Rasmi, Agong perkenan Parlimen bubar. Gempa, ini luahan Agong, kenapa Parlimen bubar? Tak setuju Parlimen bubar, ini reaksi Muhyiddin. Isu Agong kecewa, Ismail Sabri akan beri penjelasan. Bersatu dakwa, UMNO mahu angkat Zahid jadi Perdana Menteri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah bertindak menurut budi bicara Baginda dengan memperkenankan permintaan saya supaya Parlimen ke-14 dibubarkan pada hari ini, Isnin 10 Oktober 2022. Yang di-Pertuan Agong memperkenan pembubaran Parlimen ke-14 memberi laluan kepada pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 60 hari. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan perkara itu dalam putusan yang disiarkan pada jam 3 petang selaras dengan perkara 40/2/B dan perkara 55/2 Perlembagaan Persekutuan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah bertindak menurut budi bicara Baginda dengan memperkenankan permintaan saya supaya Parlimen ke-14 dibubarkan pada hari ini, Isnin 10 Oktober 2022. Saya mengesyorkan ketua-ketua kerajaan negeri kecuali kerajaan negeri Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor supaya mengambil tindakan sewajarnya bagi membubarkan Dewan Undangan Negeri masing-masing pada tarikh yang sama dengan pilihan raya umum peringkat Parlimen. Meskipun beberapa buah negeri telah memutuskan untuk tidak membubarkan DUN masing-masing, ia wajar dilaksanakan serentak bagi memastikan rakyat tidak terbeban selain kelancaran proses demokrasi serta menjimatkan kos, kata Perdana Menteri. Pengumuman Ismail Sabri ini akhirnya menjawab spekulasi yang berlega beberapa hari sebelum pembentangan bajet 2023 pada Jumaat lalu. Ismail berkata pembubaran itu sekaligus menutup suara-suara yang mempertikaikan keabsahan kerajaan dengan meletakkan pelbagai label seperti kerajaan pintu belakang dan kerajaan tebuk atap. Parlimen Penggal ke-14 melakarkan warna suram kepada lanskap politik negara. Belum pernah terpatri dalam sejarah berlakunya pertukaran 3 Perdana Menteri dan kerajaan memerintah bersilih ganti dalam penggal yang sama. Ini memberi impak yang buruk dalam sosiopolitik ekonomi, katanya merujuk kepada pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad ketika era Pakatan Harapan, Muhyiddin Yassin selepas langkah syariatan pada 2020 dan dirinya iaitu pada Ogos 2021. Sementara itu, Ismail Sabri berkata penetapan tarikh hari penamaan calon dan hari mengundi serta urusan-urusan lain yang berkaitan adalah tertakluk kepada keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semoga rakyat menggunakan kuasa yang ada pada mereka untuk memilih kerajaan yang mampu meneruskan pelaksanaan bajet Keluarga Malaysia 2023, mengekalkan kestabilan politik, memulih dan mengukuhkan ekonomi serta mengekalkan keharmonian dan perpaduan keluarga Malaysia yang berbilang agama, kaum dan etnik, katanya. Dengan pengumuman ini, mandat dikembalikan kepada rakyat, kata Ismail Sabri lagi. Sebaik sahaja Suruhanjaya Pilihan Raya dimaklumkan mengenai pembubaran Parlimen, ia akan menetapkan tarikh pilihan raya mesti diadakan sebelum 9 Disember. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa kecewa dengan perkembangan politik negara dan tiada pilihan selain memperkenankan permintaan untuk Parlimen dibubarkan. Perkara itu disampaikan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataan. Pada masa sama, Ahmad Fadil juga berkata Agong menzahirkan harapan agar Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjalankan PRU15 dalam tempoh terdekat dengan mengambil kira monsun Timur Laut yang diramal bermula pertengahan November ini. Seri Paduka Baginda menzahirkan rasa kecewa dengan perkembangan politik semasa dan Baginda tidak mempunyai pilihan selain memperkenankan permintaan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bagi memulangkan kembali mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang stabil. Justru Seri Paduka Baginda menzahirkan harapan agar SPR menjalankan PRU15 dalam tempoh terdekat dengan mengambil kira monsun Timur Laut yang diramal bermula pertengahan November 2022. Seri Paduka Baginda mengajak rakyat bersama mendoakan agar negara dan rakyat sentiasa dirahmati, diberkati dan dilindungi daripada sebarang bentuk musibah, khususnya bencana banjir, katanya. Ismail Sabri mengumumkan pembubaran Parlimen dalam putusan yang disiarkan pada jam 3 petang. Susulan itu, PRU15 perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. SPR dijangka akan mengadakan mesyuarat bagi menetapkan tarikh penamaan calon, tarikh undi awal dan tarikh mengundi. Sementara itu, Ahmad Fadil juga berkata Agong menegaskan negara yang kukuh penting bagi menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi yang berterusan. Dia juga memaklumkan Agong berkenan menerima menghadap Ismail Sabri semalam di mana Perdana Menteri mengemukakan permintaannya untuk membubarkan Parlimen berkuat kuasa hari ini.
Setelah memperhalusi permintaan tersebut, maka Seri Paduka Baginda selaras dengan kuasa-kuasa Baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong seperti mana yang termaktub di bawah perkara 40/2X/B dan perkara 55/2. Perlembagaan Persekutuan telah memperkenankan permintaan Perdana Menteri bagi pembubaran Parlimen ke-14, katanya lagi. Perikatan Nasional tetap menghormati keputusan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob membubarkan Parlimen walaupun gabungan itu pernah menyarankan agar pilihan raya umum ke-15 tidak diadakan dalam masa terdekat. Pengerusinya Muhyiddin Yassin berkata, Perikatan Nasional menerima keputusan itu kerana ia dibuat berlandaskan perlembagaan negara dan sudah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong. Apa sebab sekalipun apabila diumumkan pembubaran Parlimen, ia selaras dengan perlembagaan dan kita hormati walaupun sebelum ini Perikatan Nasional sudah memberikan pandangan kerana situasi semasa ini tidak sesuai kerana kemungkinan berlakunya banjir dan masalah lain sedang dihadapi negara. Yang penting ketika ini ialah kita dah pun buat persiapan dan kita akan teruskan agar Perikatan Nasional akan mencapai kemenangan dalam PR15 ini. Cuma kita harap perjalanan proses pilihan raya tidak terganggu dengan keadaan banjir yang sudah mula berlaku, katanya dalam sidang media selepas mengadakan mesyuarat bersama pimpinan Perikatan Nasional Pahang di Temerloh. Turut hadir pengerusi Perikatan Nasional Pahang Saifuddin Abdullah, Pesuruhjaya PAS Pahang Rosli Abdul Jabbar dan pengerusi Gerakan Pahang Randy Yap. Muhyiddin turut memaklumkan semua jentera Perikatan Nasional akan bergerak atas nama gabungan dan bukan jentera tiga parti secara berasingan. Katanya proses pembahagian kerusi antara parti dalam gabungan itu juga menggunakan formula status quo dan setiap kerusi DUN dan Parlimen dimenangi parti dalam Perikatan Nasional ketika pilihan raya umum lalu akan kekal ditandingi calon dari parti berkenaan. Pembahagian kerusi ini sudah hampir selesai dan kita cuma 3 orang parti dalam Perikatan Nasional. Jadi bincang sekejap boleh selesai. Setakat ini perbincangan berjalan dalam keadaan baik. Tak adalah sampai bertempik-tempik, bergaduh kerana siapapun yang bertanding dalam pilihan raya ini atas nama Perikatan Nasional, katanya. Naib Presiden UMNO Khalid Nordin berkata Ismail Sabri Yaakob akan memberi penjelasan berhubung kekecewaan yang dizahirkan Yang di-Pertuan Agong dalam masa beberapa hari lagi. Ia selepas Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa kecewa dengan perkembangan politik negara. Saya fikir Perdana Menteri sementara akan jawab sehari dua lagi. Dikata demikian ketika mesyuarat Biro Politik UMNO sebab kita tanya apa yang dimasukkan Agong dalam kenyataannya. Dia Ismail Sabri orang terbaik untuk jawab berkenaannya, katanya ketika ditemui selepas mesyuarat Biro Politik UMNO di PWTC. Ahli Majlis Tertinggi UMNO A.B. Rauf Yusof pula berkata dia tidak tahu berkenaan kekecewaan Sultan Abdullah. Itu kita akan nyatakan nanti. Kita pun tak tahu apa yang Agong kecewa. Kita tidak bincang tentang kekecewaan Agong, tapi sudah pastinya negara memerlukan sebuah keadaan politik yang stabil, katanya. Terdahulu hari ini Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Seri Ahmad Fadi Syamsuddin berkata Sultan Abdullah menzahirkan rasa kecewa dengan perkembangan politik negara dan tiada pilihan selain memperkenankan permintaan untuk Parlimen dibubarkan. Justru katanya Sultan Abdullah berpandangan perkenan perlu diberikan agar mandat dapat dipulangkan semula kepada rakyat. Parti Pribumi Bersatu Malaysia menyifatkan pembubaran Parlimen adalah sebagai permulaan UMNO mahu mengangkat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wanjan mendakwa ia juga membuktikan UMNO dilihat terlalu jauh terpisah dengan kehendak dan keperluan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bukan sahaja Perdana Menteri paling singkat dalam sejarah tetapi hanya akan diperkudakan dalam pilihan raya nanti. UMNO sudah menunjukkan rancangan mereka semasa pilihan raya negeri Johor lalu, dakwanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Justru beliau berkata, rakyat perlu menilai sikap UMNO. UMNO dipimpin oleh kluster mahkamah yang menolak dan merosakkan usaha perpaduan ummah, tidak peduli nasib rakyat yang berdepan dengan risiko banjir dan bencana alam, dan UMNO masih belum berubah dari budaya rasuah ambil mana yang sempat, katanya lagi. Jelasnya keutamaan UMNO bukan rakyat tetapi kuasa dan harta semata-mata. Dalam pada itu Wan Saiful menyeru rakyat agar membuat penilaian berdasarkan kecintaan kepada negara dan tanah air beserta tekad untuk membawa pembaikan kepada Malaysia. Biarlah rasa cinta kepada negara itu membawa kita untuk membuat pilihan yang betul. Satu-satunya gabungan yang terbukti bersih dan menjaga kebajikan rakyat ialah Perikatan Nasional, tambahnya. Tambahnya lagi, Bersatu dan Perikatan Nasional komited untuk menawarkan agenda prihatin rakyat, agenda integriti dan agenda kemakmuran bersama. Calon-calon kami akan melalui proses saringan yang rapi supaya semuanya bersih dan istiqamah. Jentera Pilihan Raya dan Jentera Penerangan Bersatu telah dipersiapkan daripada awal. Malah skuad prihatin juga telah dikerah bersiap menghadapi bencana banjir. Kita bersedia bukan sahaja untuk menyantuni rakyat mendepani pilihan raya umum ke-15 tetapi bersedia membantu rakyat, katanya lagi. Terdahulu Ismail Sabri menerusi satu perutusan khas mengumumkan pembubaran Parlimen bermula hari ini selepas menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.